Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara' bin Azib, satu hari kami datang untuk pengkebumian seorang lelaki di kalangan Ansar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kubur dan duduk. Kami duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pegang satu lidi, macam nilah satu lidi Nabi pegang. Kemudian Nabi mencari-carikan tanah. Macam nilah yang Nabi buat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'idhu min adzabil qabr." Kamu semua mintalah perlindungan daripada azab kubur. Ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada azab kubur. Ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada azab kubur. Ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada azab kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang beriman, apabila dia meninggal dunia, detik kematiannya itu akan datang satu kumpulan malaikat membawakan kepadanya pakaian daripada syurga dan juga bau-bauan wangi daripada syurga. Lalu mereka duduk sejauh mata memandang daripada dia. Kemudian datanglah malakul maut, malaikat maut datang kepadanya. Lalu malaikat maut akan mencabut nyawanya dengan cabutan yang paling lembut dan paling lunak, sebagaimana orang tuang sesuatu minuman daripada mulut cerek. Apabila malaikat maut cabut nyawanya, malaikat maut akan berkata, "Ya ayyatuhal ruhut tayyibah fil jasadit tayyib." Wahai ruh yang bersih yang berada di dalam badan yang bersih, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah kamu menuju kepada keampunan Allah dan juga keredaan Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar sahaja roh itu daripada jasad, malaikat yang sejauh mata memandang itu tidaklah meninggalkan roh itu walaupun sekelip mata, melainkan kesemua mereka datang menghampiri roh itu. Mereka memakaikan roh itu dengan pakaian daripada syurga, mencalitkan di badan roh itu dengan wangian daripada syurga. Kemudian mereka membawa roh itu naik ke langit dunia. Apabila roh itu dibawa naik ke langit dunia, mereka tidaklah berlalu di hadapan mana-mana kumpulan malaikat, melainkan kesemua malaikat itu berkata, milik siapakah roh yang bersih dan wangi ini? Maka mereka akan mengatakan kepada malaikat penjaga langit, roh ini adalah milik si fulan bin si fulan. Mereka akan memanggilnya dengan nama yang paling dia suka di dunia, sehinggalah sampai ke langit yang pertama. Lalu dibukakan pintu langit pertama. Langit yang kedua, dibukakan pintu langit kedua, sehingga sampai ke langit ketujuh. Apabila sampai ke langit ketujuh, ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin." Tulislah hambaku ini di kalangan orang yang kedudukannya tinggi. Fa'iduhu ilal ard. Lalu kembalikanlah dia ke dalam muka bumi, kerana daripada bumi aku cipta dia, dan ke dalam bumi aku kembalikan dia, dan daripada bumi ini jugalah aku akan bangkitkan dia. Dan apabila dia sampai ke dalam lubang kubur, kata Nabi SAW, akan datang dua orang malaikat kepadanya. Lalu dua orang malaikat akan mendudukkan jenazah itu, dan salah satu daripada malaikat itu akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Maka roh yang baik itu setelah dikembalikan dan dipulangkan kepada jasadnya, dia akan menjawab, "Allahu Rabbi." Allah adalah Tuhanku. Malaikat akan bertanya lagi, "Apakah agama kamu?" Roh itu akan menjawab, "Islam agamaku." Malaikat akan bertanya lagi, "Siapakah lelaki yang telah diutuskan kepada engkau?"
Roh itu akan menjawab, lelaki itu adalah Muhammad Rasulullah. Dan malaikat bertanya lagi, apakah amalanmu ketika di dunia? Roh itu akan menjawab, amalanku ketika di dunia adalah membaca dan beramal dengan Al-Quran. Lalu para malaikat akan membaringkan dia. Kuburnya akan dibentangkan seluas mata memandang. Dipakaikan kepadanya dengan pakaian daripada syurga. Lalu ditunjukkan kepadanya tempat tinggalnya di dalam syurga. Kemudian akan datang satu orang lelaki, wajah yang paling tampan, bau yang paling wangi. Sehingga jasad dan roh yang berada di dalam kubur akan bertanya, siapa kau? Lalu lelaki itu akan menjawab, ana amaluka salih. Aku adalah amalanmu yang salih. Kemudian Nabi SAW melanjutkan cerita tentang roh orang-orang kafir yang tidak beriman dengan Allah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita sama-sama menghadiri pemakaman ayah saya, Muhammad Ali bin Idris. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan beliau di kalangan hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kebaikan yang dilakukan oleh beliau. Dan apabila kita tanam jenazah ini, ia bukan penghabisan, ia bukan penghujung kepada hidup, tetapi lubang sempit yang kita nampak ni antara dua. Sama ada dia menjadi tempat yang paling luas yang pernah dihuni oleh orang mati ni, ataupun dia akan menjadi tempat yang paling sempit yang tak pernah siapa-siapa rasa pun di dunia ini. Alam yang ada selepas ini bukanlah alam yang meninggalkan kita selama-lamanya. Bukanlah alam yang hilang, tetapi alam ini adalah perjalanan setiap seorang daripada kita selepas ini. Hari ini kita kebumikan jenazah ayah saya. Barangkali esok lusa orang akan kebumikan jenazah kita. Mudah-mudahan ini memberi iktibar kepada kita supaya mendekatkan diri kepada Allah, beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh. Kerana pada hari ini semua kita di sini adalah beramal, bukan dihitung. Tetapi untuk ayah saya, hari ini bermula perhitungan dan tidak ada lagi amalan untuknya. Esok-esok akan datang pula keadaan kita di mana kita pula akan dihitung. Ketika itu tak ada lagi amalan yang boleh kita bawa ke akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, apabila kita tanam jenazah, Nabi sangat menuntut kita untuk doakan kebaikan jenazah. Kerana kata Nabi SAW, antum syuhada'ullahu fil ard. Kamu semua adalah saksi Allah di atas muka bumi. Ada satu jenazah jalan di hadapan Nabi SAW. Nabi kata wajabat, wajabat. Satu lagi jenazah jalan di hadapan Nabi SAW. Nabi kata wajabat, wajabat. Bila berlalu dua jenazah itu, para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa jenazah pertama tadi engkau kata wajabat? Kata Nabi, jenazah pertama itu lalu, kamu puji dia dan kamu sebut kebaikan dia, maka wajiblah untuknya syurga Allah. Jenazah yang kedua itu lalu, kamu kutuknya dan sebut keburukannya, maka wajiblah untuknya neraka. Maka saya pinta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa menyebut-nyebut kebaikan ayah saya sepanjang hidupnya di dunia, dan menyimpan serta menyembunyikan aibnya di dunia ini. Kerana hari ini kita menyembunyikan aib dan keburukan orang, esok lusa Allah Subhanahu Wa Taala akan sembunyikan aib dan keburukan kita pada hari yang tidak ada siapa yang boleh melindungi kita melainkan Allah Taala. Yang kedua, kata Nabi SAW, hendaklah kamu memperbanyakkan doa kepada jenazah. Hendaklah kamu membacakan doa-doa yang baik kepada jenazah. Maka dengan itu kita bersama-sama akan membaca doa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengampunkan, memaafkan, memadamkan dan menghilangkan dosa-dosa ayah saya sepanjang hidupnya di dunia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menjadikan akhirat ini, Allah menjadikan kubur ini, alam kubur lebih baik daripada kehidupannya di dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan kepada ayah saya ni keluarga yang lebih baik daripada kami keluarga di dunia ini. Mudah-mudahan Allah gantikan kepadanya rumah yang lebih baik daripada rumah yang kami tinggal di dunia ini. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan, satu hari nanti orang lain akan datang, orang lain akan doakan kita di atas kubur kita. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita, Allah memberikan keampunan kepada jenazah ayah saya. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله وواسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب أبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم افتح عليه أبواب رحمتك وأبواب رضاك وأبواب بركاتك وأبواب فضلك من السماء والأرض. اللهم إنك عفو فاعف عنه. اللهم إنك غفور اغفره. اللهم إنك رحيم ارحمه يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين.